Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Zashami bin Zulkifli akan menerangkan tentang kajian yang telah kami lakukan berkaitan bangunan bersejarah di Malaysia. Tajuk kajian yang kami pilih adalah Kajian Bangunan Bersejarah di Malaysia, satu penelitian terhadap teknologi dalam warisan. Dan bagi melakukan kajian berkaitan tajuk ini, kami telah memilih Masjid Kampung Laut sebagai lokasi kajian kerana masjid ini mempunyai banyak sejarah yang tersendiri. Pertama sekali, saya akan menerangkan tentang pengenalan berkaitan masjid ini. Seperti yang kita semua tahu, di Malaysia sendiri mempunyai banyak masjid yang dijadikan sebagai ikon warisan kerana seni binanya dan juga menjadi tempat kepada penyebaran Islam kepada masyarakat, terutamanya pada masa dahulu. Masjid Kampung Laut ini dipilih kerana ianya merupakan masjid kayu yang tertua terdapat di Malaysia dan anggaran usianya sudah melebihi 300 tahun. Disebabkan usianya yang sebegitu, menyebabkan pembinaan masjid ini sangat unik kerana semasa pembinaan masjid ini tidak terdapat sebarang paku atau besi pada bangunan ini. Hal ini kerana teknologi pada masa itu yang menyebabkan pembinaan masjid ini hanya menggunakan teknik tanggam. Bagi nama masjid ini, ianya dinamakan sebagai Masjid Kampung Laut kerana ianya terletak di tebing Sungai Kelantan yang terletak di sebuah kawasan yang bernama Kampung Laut. Seterusnya, bagi menghasilkan sebuah kajian, beberapa penyata masalah dikemukakan bagi membolehkan kajian dilakukan. Ianya untuk mengesan masalah yang terdapat pada struktur binaan masjid, terutamanya ketika masjid ini dilanda bah besar pada tahun 1926 dan juga 1988. Manakala penyataan yang kedua adalah untuk mengenal pasti apakah perkembangan terkini masjid ini sejak ia melalui beberapa fasa pemindahan sehingga masjid ini terkenal terhadap masyarakat dan juga pelancong. Selamat sejahtera, nama saya Kesan Saratis dan nombor metrik saya adalah C20A1016. Saya akan membentangkan persoalan kajian. Apakah unsur-unsur dan pengaruh seni bina asli yang dapat dikenal pasti pada struktur seni bina Masjid Kampung Laut pada peringkat awal masjid itu siap dibina? Apakah punca utama yang menyebabkan Masjid Kampung Laut melalui pelbagai fasa pemindahan? Apakah perkembangan terkini kepada masjid tersebut setelah dipindahkan beberapa kali dan kesannya kepada masyarakat dan negara? Seterusnya, objektif kajian. Mengenal pasti sejarah, keaslian seni bina sedia ada dan penambahbaikan seni bina masjid sepanjang melalui proses pemindahan. Mengenal pasti punca pemindahan dan kerosakan yang memberikan kesan besar kepada struktur binaan masjid. Menganalisis usaha yang dilakukan oleh pelbagai pihak sepanjang proses pemindahan dilakukan dan kesannya kepada masyarakat dan negara. Seterusnya, batasan kajian. Kekangan masa. Pengkaji sentiasa berusaha memanfaatkan masa yang berbaki untuk menjalankan kajian dengan lebih efektif dan efisien. Hasil kajian ini tidak merangkumi pandangan daripada pendudukan tempatan di sekitar kawasan masjid. Pengkaji tidak dapat menjalankan kajian secara kerap di kawasan kajian ekoran musim banjir yang melanda daerah tumpat. Seterusnya, metodologi kajian. Pemerolehan data secara kaedah kualitatif ini disasarkan kepada beberapa informan tempatan di sekitar kawasan masjid di daerah tumpat, iaitu berhampiran laman warisan, Kampung Laut dan juga berdekatan Kampung Nilampuri. Kaedah pemerhatian turut diaplikasikan sepanjang kajian dijalankan dan pengkaji meneruskan metodologi kajian dengan kaedah kepustakaan. Pengkaji juga turut melakukan rujukan melalui sumber artikel yang ditulis oleh para sarjana, majalah dan juga sumber bahan internet. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muaz Syafi'i bin Kamal, penemuan metrik C20A1129. Pada kali ini saya akan teruskan dengan analisis kajian, iaitu Masjid Kampung Laut tersenarai sebagai masjid kayu yang tertua di Asia Tenggara. Masyarakat percaya bahawa masjid tersebut dibina oleh Wali Songo yang berasal daripada Jawa pada abad ke-18, kerana masjid ini menyerupai Masjid Kono di Champa, Masjid Demak di Jawa dan juga Masjid Natanjung. Masjid ini jadi persinggahan alim ulama pada zaman tersebut ketika mereka berulang alik daripada Kepulauan Jawa ke Champa. Dan pada asalnya
Masjid ini berdiri berasaskan struktur seni bina asas dengan jumlah 4 batang tiang dan juga ditutupi dengan atap daun nipah yang berkeluasan 6 meter kali 6 meter. Dan disebabkan kesukaran mendapatkan bekalan paku ketika itu, masjid itu dibina tanpa menggunakan sebarang paku dengan teknik tanggam. Pada tahun 1968, pembinaan Masjid Kampung Laut telah dileraikan untuk dipindahkan ke Nilampuri atas faktor banjir teruk yang pernah melanda di Tumpat. Dan disebabkan Masjid Kampung Laut memiliki beduk, mimbar dan kolah yang berusia ratusan tahun. Setelah Masjid Kampung Laut dipindahkan dan ditambah baik di Nilampuri, seni binanya secara terperinci telah menampilkan reka bentuk seni bina yang dipengaruhi oleh masyarakat Champa pada zaman dahulu. Dan setelah melalui beberapa fasa pemindahan, penambahbaikan diteruskan lagi pada tahun 1988 dengan penambahbaikan kemudahan fasiliti yang moden seperti alat elektronik, tandas dan juga air pipe. Sekian, terima kasih. Baiklah, untuk kedudukan tapak masjid yang berisiko tinggi, Masjid Kampung Laut semasa dilanda banjir bah air merah pada tahun 1926 telah menyebabkan banyak kerosakan dan kerugian pada struktur binaan masjid setelah berlaku hakisan di tepi Sungai Kelantan. Pada 1996, sekali lagi gelombang banjir besar menghanyutkan sebahagian daripada struktur asal Masjid Kampung Laut, membuatkan pelbagai pihak berusaha mencari jalan penyelesaian bagi memelihara bangunan warisan bersejarah itu. Seterusnya, antara usaha untuk mengekalkan kualiti sejarah Masjid Kampung Laut adalah struktur binaan Masjid Kampung Laut terus dipelihara dan ditambah baik pada akhir abad ke-19 kerana menjadi pusat agama yang penting di negeri Kelantan. Cadangan untuk memindahkan Masjid Kampung Laut ke Nilampuri pada tahun 1970-an dipersetujui oleh Kerajaan Negeri Kelantan kerana kerosakan Masjid Kampung Laut semakin kritikal susulan banjir pada tahun 1966. Selepas berpuluh tahun, Masjid Kampung Laut beroperasi di Nilampuri. Beberapa pihak telah bersebulat suara untuk memindahkan semula Masjid Kampung Laut ke tempat asalnya di Tumpat pada 14 September 2020 dan proses bermula pada 14 September 2020. Baiklah, untuk penutup, Masjid Kampung Laut ialah sebuah masjid yang amat unik dari aspek sudut seni bina masjid, sejarah dan usaha-usaha yang dilakukan untuk memelihara bangunan bersejarah ini. Pelbagai usaha dapat dilihat untuk menjaga keaslian masjid ini dan membaik pulih kerosakan yang berlaku akibat banjir dari pihak bertanggungjawab seperti Persatuan Sejarah Malaysia (PSM) dan Kerajaan Negeri Kelantan. Nilai sejarah di Malaysia amatlah berharga dan perlu dipelihara oleh semua golongan masyarakat kerana bangunan bersejarah amat penting kepada sesebuah negara, terutamanya dari sektor pelancongan. Harapan pengkaji pada masa hadapan agar generasi baru mendapat kesedaran berkaitan nilai sejarah yang harus dihargai dan dipelajari kerana pengetahuan sejarah ini menjadikan generasi akan datang meneruskan usaha memelihara sejarah yang terdapat di Malaysia. Saja daripada saya. Sekian, terima kasih.